Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Ogos 2023 bersama saya Nusyiha Mama Amin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mempertahankan tindakan penguatkuasaan baru-baru ini melibatkan rampasan barangan yang belum diharamkan secara rasmi. Saifuddin berkata rampasan tersebut dibuat susulan aduan awam dan di bawah peruntukan sedia ada. Isu rampasan dilakukan 3 bulan sebelum warta pengalaman. Apa pun, kita ada punca kuasa yang jelas, akta yang berkaitan. Okey? Itu yang pertama. Akta itu di bawah Kawaslia bahagian penguatkuasa dan kawalan. Tempoh hari ada aduan awam. Ada aduan. Pihak KDN melalui bahagian penguatkuasa dan kawalan bertindak di atas aduan itu. Kemudian pihak syarikat berpendapat bahawa ada isu pelanggaran, mereka boleh bawa dan mereka telah bawa ke mahkamah. Okey, jadi biar kita selesaikan di situ. Saya tak mau bagi komen lebih daripada itu. Ya, dari segi undang-undang ada, dari segi punca kuasa ada, dari segi aduan awam ada dan tindakan dibuat begitu. Saifuddin mengulas hujah peguam News in You bahawa serbuan dan rampasan jam tangan Swatch bertemakan LGBT sebagai menyalahi undang-undang. Terdahulu, New berkata, KDN melanggar undang-undang apabila menyerbu 11 kedai Swatch dan merampas 172 barangan terdiri daripada jam tangan dalam pelbagai warna pelangi yang diterima pakai sebagai simbol komuniti LGBT. Sementara itu, Saifuddin turut mempertahankan rampasan 2 naskah buku daripada sebuah kedai di Kuala Lumpur Jumaat lalu. Katanya tindakan bahagian penguatkuasaan dan kawalan KDN itu adalah berdasarkan aduan orang awam. Istilah yang lebih tepat adalah kami pergi ambil 2 buku je. Bukan satu kedai tu. Rampasan ni konotasi satu kedai tu dia ambil. Cerita dia 2 naskah buku je. Itu pun bertindak atas aduan awam. Buku Karl Marx dan buku lagi satu masturbasi yang semua tu. Jadi pegawai kita bertindak atas aduan, pergi ambil 2 buku tu je. Tujuannya apa? Mengikut akta ini, tujuannya untuk dilakukan penyelidikan, dilakukan semakan, penelitian. Kalau isi kandungannya itu bertentangan dengan aspek-aspek yang telah pun diperuntukkan dalam undang-undang tersebut. Jadi bila tindakan mengambil 2 naskah buku itu mengundang tidak puas hati pada tuan punya kedai. Jadi beritanya itu adalah peguam penguatkuasa datang merampas 2 buku je. Tujuan pun selidik. Kalau hasil penyelidikan nanti menunjukkan tak ada apa-apa isi kandungan dia itu yang menjejaskan ketenteraman ke, menimbulkan ketidakselesaan awam ke, bagi balik ke dia. Betul. Bendahari PKR Melaka Gwetek kesal dan kecewa dengan pelantikan Esko yang baru dan menyifatkannya tidak selari dengan semangat kepelbagaian parti tersebut. Gwe mendakwa PKR tidak mencalonkan bukan Melayu untuk jawatan Esko di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Menurut Gwe, semenjak PKR memerintah Selangor pada tahun 2008, ini merupakan kali pertama tiada calon Tionghoa ataupun India dari PKR dilantik sebagai Esko. Katanya lagi, kaedah pemilihan anggota Esko dilihat seolah-olah cuba mengetepikan semangat kepelbagaian yang diraikan oleh parti selama ini. Melihat kepada tiupan sentimen perkauman dan agama sempit yang semakin kencang oleh PN dan PAS, Gwe berkata ia mungkin menjadi punca kepada tindakan PKR itu. Gwe juga menolak dakwaan bahawa tiada adun PKR China atau India di negeri yang dikuasai PH mampu memegang jawatan Esko. Semalam bekas Timbalan Setiausaha Agung PKR P. Janapala keluar parti atas alasan yang sama mendakwa kaum India diketepikan dalam PKR. Untuk rekod adun PKR yang dilantik ke jawatan Esko di Pulau Pinang dan Selangor semuanya Melayu, manakala Kabinet Negeri Sembilan masih belum mengangkat sumpah. Baik, berita seterusnya.
Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor mempertahankan tindakannya memukul kepala seorang wanita muda dengan sehelai kertas. Bercakap kepada Malaysia Kini, Sanusi berkata kejadian itu hanyalah cara bergurau untuk menegur pelajar berkenaan kerana lambat memohon bantuan. Menurut Sanusi, ia adalah cara orang kampung untuk bergurau dengan mereka yang bertaraf anak-anaknya. Tambahnya lagi, dia hanya melepuk pelajar terbabit menggunakan sehelai kertas dan bukannya kayu. Pada video kejadian yang tular itu, Sanusi dilihat memukul kepala wanita berkenaan dengan sehelai kertas yang bergulung sebelum semua orang dilihat ketawa. Sanusi kemudian bergambar dengan pelajar tersebut dan menyerahkan sekeping kertas yang berbeza. Sementara itu, Sanusi menjelaskan tidak adil untuk menilai tingkah laku orang Kedah berdasarkan kebiasaan adat orang Kuala Lumpur. Sanusi berada di Kampung Budi Pokok Sena pada hari Sabtu lalu untuk menyampaikan bantuan wang tunai dan keperluan kepada 60 penduduk kampung miskin Tegar. Terdahulu, Timbalan Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz tampil mengkritik adun jeneri itu supaya menjaga kehormatan orang ramai dan menyifatkan tindakan Sanusi itu sebagai biadab. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Baik, dalam perkembangan lain, Pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi menafikan desas-desus bahawa terdapat 7 ahli parlimen daripada BN akan mengosongkan kerusi mereka. Zahid berkata perkara tersebut merupakan kabar angin kerana semua ahli parlimen BN terikat dengan aku janji yang telah ditandatangani sebelum ini. Timbalan Perdana Menteri itu berkata demikian ketika diminta mengulas video ahli MKT UMNO Lokman Nur Adam yang mendakwa 7 ahli parlimen dari Johor, Pahang, Sabah dan Utara Semenanjung akan meletakkan jawatan. Zahid ditemui pada Majlis Penutupan Madani Right Polis Diraja Malaysia dan Ipoh Superbikers Club sempena peringatan Hari Polis ke-216 serta Bulan Kebangsaan 2023 di Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor di Shah Alam hari ini. Mengulas kekosongan kerusi Dun Pelangai di Pahang, Zahid memaklumkan perkara itu telah dibincang bersama Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail. Zahid yang juga Presiden UMNO itu berkata, calon yang akan mewakili BN bagi Dun berkenaan akan diperinci selepas senarai nama diperoleh. Kerusi Dun Pelangai diisytihar kosong selepas penyandangnya, Johari Harun, maut dalam naas pesawat terhempas di Bandar Elmina, Shah Alam pada 17 Oktober lepas. Pengerusi Perkim Daerah Kelang Hushim Saleh tampil memberi penjelasan berhubung tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengislamkan seorang pemuda India di masjid di Kelang baru-baru ini. Menurutnya perkara itu berlaku bukan dengan perancangan, sebaliknya secara spontan ketika Datuk Seri Anwar menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan. Dalam masjid, bila habis solat, Datuk Seri Anwar beritahu pada pegawai dia nak balik dah. Sebab apa? Ada program lagi pukul 3. Tapi saya sebagai pengurusi Perkim Kelang, saya rasa hari ini ada seorang yang hamba Allah yang jadi Perdana Menteri dan Muslim. Saya yang minta Datuk Seri Anwar syahadahkan kepada seorang Muhammad Anwar. Dia tak ada cakap banyak. Dia cakap apa? Okey. Saya cakap Datuk Seri, bagi 2 minit Datuk Seri, tolong syahadahkan hamba Allah ni. Sebab dia nak sangat. Dia nak kalau boleh Datuk Seri yang syahadahkan. Sebelum ini beberapa kumpulan termasuk Yayasan Hak Asasi Manusia Global dan Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor menyatakan rasa kesal dengan tindakan Anwar mengislamkan pemuda berkenaan. Selain itu, bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy turut membidas Anwar. Sementara itu, Hushim berharap isu tersebut tidak berlarutan dan tiada pihak yang terus bercakap tanpa fakta terhadap Anwar. Penjelasan kepada semua rakyat Malaysia bahawa yang memohon untuk bersyahadah itu ialah saya, Hushim Saleh, pengurusi Perkim Kelang. Jadi Datuk Seri Anwar sebenarnya, dia sebenarnya pada hari itu ialah sebagai hamba Allah. Sebenarnya kita semua orang Islam ni kalau boleh semua nak bersyahadah. Ramai minta dengan saya, Haji, kalau ada orang nak syahadah lagi beritahu saya. Saya nak syahadah walaupun seorang tu Haji, saya tak pernah lagi mengislamkan orang. Bayangkan.
Jadi pada saya, janganlah cakap bukan-bukan di luar sana. Jangan cakap bukan-bukan. Buat dosa je. Berdosa tu. Yang Muslim berdosa. Yang bukan Islam tu, itu dia dengan agama dia. Dalam pada itu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyatakan sokongannya terhadap tindakan Datuk Seri Anwar mengislamkan pemuda terpabit. Ekoran kejadian itu, kata Khairi, timbul kekecohan dan rasa tidak puas hati sesetengah pihak. Menurut Khairi, ada pihak beranggapan sebagai Perdana Menteri bukan tugas Anwar untuk terlibat dalam urusan agama. Malah menurut Khairi, ada yang menuduh Anwar dengan mengaitkan langkah itu sebagai usaha kerajaan mendapatkan semula sokongan rakyat selepas berakhirnya PRN. Dalam hal ini Syaril, saya nak mempertahankan PMX, Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri. Tetapi menjadi Perdana Menteri, he does not stop being a Muslim. He is the Prime Minister and that does not stop him from being a Muslim. Any Muslim, mana-mana orang Islam, ya, boleh mengislamkan saudara baru, ya, boleh mendengar dan boleh membantu saudara baru itu untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam pada itu, Khairi berkata dia juga ada menghubungi bekas Menteri Agama yang juga bekas Mufti Wilayah Persekutuan Zulkifli Mohamad untuk mendapatkan pandangan mengenai tindakan Anwar itu. Saya rujuk kepada Ustaz Zulkifli Al-Bakri, mantan Mufti Wilayah Persekutuan yang juga Menteri Agama Syaril. Saya tanya kepada Ustaz tadi, saya call dia. Saya kata, Ustaz, betul ke siapa-siapa yang Muslim boleh mengislamkan orang yang nak memeluk agama Islam? Dia kata boleh. Siapa-siapa pun boleh. Malah ia menjadi bertanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Kalau orang tu dah nak masuk tanpa paksaan, dia nak masuk, dia nak memeluk agama kita, kita melafazkan 2 kalimah syahadah bersama dengan dia. Cuma dia kata selepas buat tu, daftarlah dengan Jabatan Agama Negeri tersebut. Khairi berkata demikian dalam satu podcast yang dikendalikan secara bersama dengan bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia Syahrial Hamdan. Jumaat lepas, Anwar bersembahyang di sebuah masjid di Klang dan terlibat membimbing seorang lelaki bukan Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Tindakan itu mendapat bantahan sesetengah pihak yang dianggap kurang sesuai kerana melibatkan Anwar sebagai seorang Perdana Menteri. Antara pihak yang bersuara menyatakan rasa kesal mereka ialah Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor serta bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy. Baik, sementara itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab atas kegagalan merampas Negeri Sembilan pada PRN 12 Ogos lalu. EJK Penerangan Bersatu Baidro Hisham Syaharin berkata, keputusan Muhyiddin melantik Ahmad Faizal Azumus sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan telah menyukarkan gabungan itu untuk mengambil alih negeri terbabit. Badro yang lebih dikenali sebagai Cikgu Pat dalam kenyataan di Facebook menegaskan senarai calon yang bertanding mempunyai pelbagai kelemahan dan seolah sengaja diletakkan untuk kalah. Sementara senarai calon yang sudah bersedia untuk bertanding pula menurut Cikgu Pat diketepikan dengan alasan yang mengarut. Katanya lagi Negeri Sembilan mempunyai pelbagai isu yang boleh diketengahkan, namun ketika PRN berlangsung ia tidak dikeluarkan. Justeru Cikgu Bat berkata semangat perubahan rakyat Negeri Sembilan dikhianati dengan cara PM mengendalikan PRN di negeri itu. Pada PRN lepas, PN hanya memenangi 5 daripada 36 kerusi yang mereka tandingi di Negeri Sembilan, manakala PH dan BM memenangi baki kerusi yang lain. Ia sekaligus membolehkan PHBM membentuk kerajaan di negeri itu dengan selesa, iaitu majoriti 2/3. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaham Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.